Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir yang kita dalam juzuk yang ke-28 dan surah As-Saff, yang mana kita dah masuk pada minggu lepas, pendahuluan dia dan sikit berkenaan dengan penjelasan surah As-Saff. Walaupun kita kata sabahalillah tu apa berkenaan ayat pertama tu kita tak sampai lagi, macam Ibnu Katsir dia tak ulang baliklah penjelasan tersebut, kita ulang sikit tu. Kita kata bahawa semua tasbih Allah Taala, dan lepas tu kita dah masuk kepada apa ayat yang kedua, ayat kedua dan juga ketiga. Baik, hari tu bila kita bincang tentang ayat kedua surah ni, dan kita kata Allah Taala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat. Jadi ada para ulama menyatakan mana semua benda yang orang tu katakan, mana ayat ini untuk sesiapa cakap apa saja dia mesti wajib tunaikan. Hatta dia kata aku datang rumah kau, tak datang dosa. Macam tu sekali lah, peringkat macam tu sekali. Walaupun kita kata kerana disebut kenaan sifat orang munafik, idza haddatsa kadzaba, dia cakap dia berdusta. Dia ada orang dia janji dengan orang nak pergi tapi tak ada datang, satu benda. Tapi kalau sengaja cakap nak datang tapi tak datang tu lain. Itu dia ada beza. Masalah lafazkan bohong, mengatakan pembohongan dengan yang tak bohong pun sebenarnya. Yang kita terangkan itu ada para ulama meletakkan dia kata apa saja lafaz orang cakap patut dia tunaikan tanpa sebarang apa pilihan, semua sekali dia kena buat. Jadi yang kerana apa sifat orang munafik ada bertentangan dengan sifat tersebut. Mana sifat orang munafik dia tak tunaikan apa yang dikatakan oleh dia. Idza haddatsa kadzaba, kita bincang itu. Jadi perbuatan menyalahi janji itu termasuk dalam umum ayat ini. Okey. Kita sambung Wa dhahabal Imamul Malik, dalam berpendapat Imam Malik rahimahullah, ila annahu, telah berpendapat Imam Malik sebab Allah rahmati beliau, ila annahu kepada, dia berpendapat kepada annahu, sungguhnya idza ta'allaqa bil wa'di ghurmun, bila berkaitan dengan janji tersebut sebarang tanggungan ataupun sebarang ganti rugi. Okey, alal mau'udi kata benda yang dijanjikan, wajabal wafa'u bihi, wajib menunaikan janji tersebut. Bila ada sebarang ganti rugi berlaku, maka mesti ditunaikan. Contoh, kama law qala li ghairihi, sebenarnya kalau berkata seorang tu kepada orang lain, dia kata apa? Tazawwaj, kawinlah, walaka alayya kulla yaumin kadza, kawinlah dan untuk engkau ke atas aku. Tetap titik masa kata tetap titik ni kita baca ala, alayya, laka walaka alayya, dan ke atas engkau, dia kata untuk engkau ke atas aku. Kulla yaumin kadza, setiap hari sekian-sekian banyak. Mana aku bayar kau sekian banyak, kahwin. Mungkin orang tu tak nak kahwin, dia kata apa, tak ada duit. Dia kata kahwinlah, aku bagi kau duit. Ini kata Imam Malik, kalau orang cakap macam tu, fatazawwaja, lalu lelaki yang disuruh tu kahwin, wajaba alaihi an yu'tiyahu madama kadzalika, wajib dia beri pada kawan tersebut selama semacam tu. Maksud dia janji. Kat situ ada timbul masalah panggil apa jaminan. Maksud kita jamin orang lah. Yang ni kita kata kenapa yang ada segelintir ulama mengaitkan tajuk kata-kata Imam Malik ni, pendapat dia yang ganti rugi dan sebagainya, orang janji, maka patut ditunaikan. Digunakan fatwa Imam Malik ni untuk membolehkan tajuk insurans. Saying that kalau awak kena apa, saya bayar bagi awak. Jadi bila orang tu ni jadi pada dia, berlaku pada dia apa-apa, maka orang yang menjamin tadi wajib bayar. Jadi tak apalah, dia kata pasal itu adalah sebagai kata-kata orang tersebut. Sedangkan berbeza, ini yang dalam masalah insurans, anda kena bagi dia duit. Mana ada tiba-tiba je dia jamin, tak kan? So dia gabungan berbagai benda sebenarnya dalam insurans ni. Dalam insurans anda kena caruman, anda mencarum, kemudian barulah timbul masalah janji pihak insurans tadi untuk memberikan anda benda tersebut. So kalau tak jadi, anda tak dapat apa. Kalau jadi, anda kena dapat bayaran kan. Jadi kadang-kadang bahkan macam dia kata baik ulul gharar sebenarnya, beli yang ada tipu daya. Something that tak dapat, tak ada, dapat ada. Itu insurans. Istilah insurans ni apa? Zaman dahulu dia letakkan apa dalam istilah, dia datang dari Perancis sebenarnya.
Dulu zaman suka ritih, dia gunakan untuk apa, kapal-kapal yang mana kalau nak berlayar, Islam asal kapal nak berlayar, diorang akan ada satu port dekat dekat pelabuhan tu, satu syarikat akan tunggu kat situ, dia ambil barang apa bayaran dia orang. Apa-apa jadi pada kapal tersebut, diorang akan gantikan. Kalau kapal tenggelam ke, any ganti rugi akan timbul, akan dijamin oleh pihak syarikat tadi. Kemudian dikembangkan sampai peringkat sampai jadi macam kita zaman kita sekarang lah. Semua benda ada insurans. Kereta ada insurans, nyawa ada insurans dan sebagainya. Semua jadi insurans sebab dari perniagaan lah. Asal dahulu Perancis punya, dia bukan Islam asalnya. Insurans bukan Islam. Cuma macam yang kata-kata Malik ni, dia macam tanpa bayaran. Macam kita kata pada orang tu, tengok susah sangat nak hidup budak ni, kau kahwin je, aku tanggung kau. Kita suruh dia kahwin dan kita tanggung kehidupan dia. Kita kata macam tu. Kan? Jadi konsep ini berbeza. Pasal dalam insurans kita ada caruman kita bayar pada syarikat tersebut. Dan jaminannya hanya berjalan selagi mana caruman berjalan. So itu bukannya dipanggil macam jaminan Imam Malik cakap ni. Ni kalau siapa nak baca buku apa, Hukum Ta'min fil Islam, hukum insurans dalam Islam, karangan Mustafa Sibai. Di antara yang bagus lah. Dia ada para ulama kata okey dan sebagainya. Banyak benda lah. Tapi konsep dia yang kata boleh tu antara ni tajuk yang kita cakap ni. Bila Imam Malik kata, kalau orang tu kata pada seorang, kahwinlah, engkau dapat tiap hari daripada aku, kat atas aku tanggung kau sekian-sekian hari, setiap hari sekian-sekian banyak. Makanan kau harian aku tanggung, sebulan aku bayar kau sekian. So bila cakap macam tu saja, automatik benda tersebut berjalan. Tapi ini kan kita kata kata-kata kita pada orang tanpa tanggungan bayaran dia kepada kita. Sedangkan kalau dalam masalah insurans, kita kena bayar caruman kepada pihak insurans, barulah kita dapat jaminan apa yang dijanjikan. Cuma tak bayar sebulan 2 bulan, dia potong terus tau, kosong balik. Automatik kadang. Kan? Apa dia kata, bahkan dia kata hangus terus duit tu. Kan nak hidupkan balik sebagainya tak dapat. Dia makan macam tu je, padahal tak ada timbal balik pun. So, kadang-kadang minta maaf lah kalau saya siapa jadi ejen insurans ke, saya cakap terang lah, baik kelentong yang betul. Pasal dia memang ada idea itu. Pasal dia menjagakan berdasar pada kemalangan orang. Dia janjikan macam-macam. Janganlah kalau cik masuk nanti, sekali masuk hospital, nak minta balik duit, nak minta tanggungan yang kata semalam dapat 150 tu, macam minta sedekah. Menyampah sungguh. Itu saya ngagut dah. Ikut contohnya lah kan, dari segi asal. Jadi kata-kata Imam Malik ni yang digunakan oleh para ulama yang kata tak apa kalau kita kata pada orang untuk jamin dia, berlaku apa kita sanggup bayar dan sebagainya. Tak apa. Ini masalah jaminan, bukan berkenaan dengan masalah insurans sebenarnya. Saya dalam kata-kata ni tadi kita lafazkan tanpa ikatan. Tanpa ikatan apa-apa. Kita terikat, dia tak terikat. Bahkan dia boleh lepaskan diri daripada ikatan kita bila masa. Dia boleh kata tak apalah, saya tak nak. Saya kahwin, awak tak payah tanggung saya. Dia boleh cakap macam tu. Hanya dia boleh leraikan ikut daripada konteks ini. Faham Baik. Li'annahu ta'allaqa bihi haqqun adami, kerana ia berkaitan dengannya hak anak Adam. Pasal janji kita pada orang kan untuk menanggung sebagainya menjadi hak anak Adam. Wal huwa mabniun ala mudayaqah, dan dia terbina di atas penyempitan. Maknanya orang tu tak sepatutnya disempitkan dengan tanggungan kahwin, tapi kita sempitkan dia dengan suruh kahwin. Kita kata nak tanggung, tapi in the end dia dia kahwin tak dapat tanggungan. Dia masalah lah. Dia benda ni akan menyebabkan masalah bagi dia. So kesempitan hidup dia punca daripada ikut arahan kita. Tapi dalam masa yang sama, macam kita katalah, benda ni tidak semudah itulah untuk dikatakan. Pasal Imam Malik cakap itu, tapi jumhur kata lain. Wa dhahabal jumhur, telah berpendapat jumhur para ulama, ila annahu la yajibu mutlaqa, kepada bahawa ia tak wajib sama sekali. Secara mutlak, just because you say, maka kena tunai. Memang walaupun kita kata sifat seorang Muslim, Muslim ni, memang sifat dia adalah sifat yang kita kata tidak menipu. Ni saya ingat sekali bila dalam Ahmad Didat dia debat dengan dari majlis daripada US, debat tentang tajuk ilah Isa dan sebagainya kan. Lepas tu bila sampai satu tajuk kan, Ahmad Didat suruh majlis ni supaya bacakan satu jazakillah khairan, satu keratan daripada kitab Bible, daripada Ezekiel so baca, dan dalam tu ada cerita lucah cerita lucah. Memang tak sanggup kita baca pun tak sanggup, kita nak suruh orang baca pun tak sanggup. Kalau anak kita baca, kita suruh berhenti baca. Okey. Jadi bila cakap itu kawan ni dia ambil kertas dia baca. Maknanya dia kata apa dalam poket aku semua aku bagi kau. Dia tunjukkan.
Lepas tu lelaki padri, pastor ni baca. Habis dia baca, dia kata apa? Give me my money, dia kata. Muslim doesn't lie. Dia cakap itu, orang Islam tak menipu, bagi duit aku. Apa dia dah keluarkan semua sekali bagi. Dia kata apa, dia ambil 100 je, $100 je, dia bagi pulang balik yang lain. Tapi cerita dia macam tu sekali. Dia orang tahu Muslim tak tipu. Kalau kita takkan buat mereka cerita bohong untuk menangkan keadaan kita. Umat Islam memang berpegang dengan matlamat tak menghalalkan cara. Dalam Kristianiti mungkin kita kata dalam agama lain menipu berapa untuk menangkan pendapat. Islam tak boleh. Anda pusing mana pun ikut Ahlussunnah wal Jamaah, anda tak boleh menipu walaupun untuk masalah kebaikan. Yang kita kata kecuali 3 tempat lah. Dalam peperangan, tengah berperang tu, ataupun ketika kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami, ataupun kata-kata seorang yang mendamaikan dua yang bertelagah. Itu saja. Lain tidak. Atau memenangkan agama pun tidak. Memenangkan agama untuk berhujah dengan bohong, tidak boleh. Kan? Jadi benda-benda ni Jimmy Swaggart nama dia. Nama pastor tu Jimmy Swaggart. Dia kita debat tu, dia kata itu. Orang tipu, Islam tak menipu. Cuit dia kata. So, memang asas kita kata. Tapi kenapa sebelum kita melafazkan apa-apa, sebaiknya jangan kita cakap, jangan kita, kalau kita tak mampu, cakap tak mampu. Jangan kita terus mengakui semua benda. Benda memang niat kita betul. Kita tak ada niat untuk berbohong dengan dia. Tapi sebaiknya jangan kita melafazkan kecuali apa yang kita mampu dan kita berdaya untuk melakukannya. So jadi jumhur para ulama dhahaba ila annahu la yajibu mutlaqa, dia tak wajib secara mutlak, dia kata. Wa hamalul ayah, dan mereka membawakan ayat ni, meletakkan ayat ni ala annaha, ke atas bahawa ia nazalat hina tamannau fardiyatul jihad, ketika orang Islam mengimpikan difardukan jihad alaihim, ke atas mereka. Sometimes benda tak berlaku, kita minta, kan, mengimpikan. Memanglah para sahabat Nabi SAW, mereka manusia juga, kan, lafaz apa yang mereka lafazkan, cakap mereka cakapkan. Jadi mereka mengimpikan benda tersebut. Mungkin kita kata benda tu diimpikan, maka Allah Ta'ala jadikan kenyataan. So kadang jangan impikan sangat benda pelik-pelik. Impikan. Tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tatamannau liqa' al-adu. La tatamannau liqa' al-adu. Yang kamu impikan jumpa musuh. Macam tak sabar nak jumpa, jangan. Tapi fa idza laqitum fasbutu. Kalau kamu jumpa, kamu tetap pendirian, jangan lari. Wasallallahu afiyah, minta Allah Ta'ala keafiatan, keselamatan. So maksud dia, kalau dia kata tak jumpa, jangan impikan jumpa. Kita tak pula, kita terbalik, kita ajar impikan jumpa. Tu orang belajar silat tu, mana nak musuh aku? Salah. Kan, nak test, dia baru kan, dah belajar buah serang. Bila lagi nak pakai ini nak pukul orang ni. Tapi tak boleh. Jangan impikan jumpa musuh. Tapi kalau jumpa, jangan lari. Impikan tidak. Tapi dalam kisah tadi, maksud dia jumhur ulama membawakan ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun, dibawakan kepada pengertian orang-orang yang mengimpikan jihad supaya difardukan. Falamma furida, bila difardukan jihad, nakala anhu ba'duhum, telah engkar ataupun tak nak terhadapnya sekumpulan mereka. Tapi ditumpukan sekumpulan, tapi semua tadi nak sangat. Bila difardukan, mula. Jangan kita terlampau sangat. Ada kawan saya jumpa dulu, nak jihad kan. Last kali sibuk kat rumah je, kan. Kadang-kadang cakap tu seronok, time cakap semangat. Tapi time berkenaan dengan tajuk pelaksanaan, kita jangan kita bermanda-manda. Nanti bimbang, nanti kita semangat saja lebih. Cakap kan macam orang Melayu kita cakap berdegar, tahi dekat digelegak kan. Tak boleh. Islam ni kita jangan buat benda tu. Tak wajib, jangan cari. Jangan cari kewajipan kalau tak ada. Kalau datang kewajipan tadi, maka laksanakan. Faham Kalau tak ada kewajipan tu, jangan buat. Jangan kita nakkan. Pasal ini di antara benda paling berat. Jihad itu adalah benda berat. Yang kita kata benda tadi bukan berkait dengan tajuk setakat kita macam orang kita interpretation yang dikenaki dalam ayat kita bincang ni. Bukan jihad harta, bukan jihad ilmu, bukan jihad itu. Jihad dengan senjata, yang mana orang akan berlaku pembunuhan. Benda yang kita kata takkan kita suka untuk buat benda tersebut. Yang para sahabat Nabi SAW bila difardukan kat atas mereka ni qital kan, peperangan, mereka tak suka. Kalau boleh mereka nak duduk aman, kan, menyembah Allah Ta'ala tanpa diganggu. Macam orang sufi je biasa kan, dalam idea mereka inilah diorang punya idea. Duduk diam, jangan kacau aku. Jangan kacau aku dengan lingkungan aku. So diorang punya kehidupan mereka pada tajuk itu saja. Sedangkan Islam itu merangkumi semua aspek. Hatta bila kenegaraan timbul, tajuk Islam sebagai sebuah negara, jihad itu adalah di antara perkara yang mewajibkannya, menjadikan sebuah negara sebagai negara. Jika tidak ada tentera dan sebagainya dalam sebuah kerajaan Islam, peliklah. Macam mana dipertahankan diri dia, mana kedaulatan negara tersebut. Sebab itu kita jihad itu adalah benda fardu. Kakaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala,
Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Adakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kamu. Ada orang duk tangan gatal dia nak serang, tangan laju je, kan, nak serang. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Jangan lagi tangan jangan bergerak lagi. Pergilah buat solat, tunaikanlah solat, payah solat, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Tak payah pergi nak pukul orang, nak bunuh musuh, jangan. Okey. Falamma kutiba alaihimul qital. Bila difardukan atas mereka berperang. Idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Tiba-tiba sekumpulan di kalangan mereka ni takutkan manusia. Ka khasyatillah. Sebab takutkan Allah Taala. Macam takut Allah. Au asyadda khasyah. Atau lebih takut daripada takutkan Allah. Tadi gatal sangat mulut cakap. Bila Allah Taala bagi fardu kan, tiba-tiba sekumpulan takut kematian macam takutkan Allah Taala. Takut macam takut Allah Taala. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana lima katabta alainal qital. Wahai Tuhan kami, kenapa lah kau fardukan atas kami ni peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalaulah kau tangguhkan sikit lagi. Janganlah fardukan sekarang, fardukan lepas 5 tahun lagi ke, 6 tahun lagi ke, 7 tahun lagi ke. Hari tu nak sangat kan Allah Ta'ala fardukan, terus jadi macam tangguhkan lagi, tak dan anak tak besar lagi, ya Allah. Kan tak dan lagi sekolah tadika. Ini ya Allah tak dan lagi beranak. Ini Allah tak dan kahwin lagi. Bagilah kahwin dulu baru datangkan jihad. Diorang semua nak minta supaya tangguh. Banyak keluar suara-suara tadi. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, Qul mata'ud dunya qalil. Hai Muhammad, katakanlah, hiasan dunia tu sekejap je. Kesenangan dunia tu hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi siapa-siapa yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Dan kamu takkan dizalimi walau cebesan. Walau sebesar debu pun. Fatil ni maksudnya roti tu hancuran roti tu, itu dia fatil. Kalau kamu sedekah banyak tu sekalipun, tetap takkan dizalimi kamu akan dapat habuan dia. Apa tu kalau kamu keluar berjihad dan juga membantu agama Allah Taala. Dan Allah Taala suruh Nabi ajar mereka, ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikkumul maut, akan mengejar kamu kematian. Kematian ni tak ada macam kalau duduk kat rumah tak berjihad, tak adalah mati. Tak, akan mati juga. Mati itu tak kira kat mana anda berada, anda akan mati. Maksudnya ini yang diajar tentang jihad. Itu sebab kita semangat para sahabat Nabi SAW diajar dengan akidah. Mana mati itu kita kata macam kita sebut itulah, dia cuma naik bas, lewat dengan cepat je. Ada orang tunggu bas tak sampai. Tak mati-mati pun kan. Ada orang tu pula yang kata apa? Tak dan baru sampai tu dah dipanggil naik bas. Tiket dah sampai. Tapi kita tahu perjalanan kita tak habis lagi. Mati itu hanyalah persinggahan pertama akhirat. Ada persinggahan-persinggahan yang lain. So kita tak ada ni pasal kalau dia kata kalau di mana kita berada sekalipun pasti kita mati. Bahkan ni kita kata idea yang Allah Taala suruh orang munafik sering berkata, kalaulah mereka berada di tengah kita tak ada mereka mati. Tu Allah Taala kata hai Muhammad, mana di mana kamu berada, kematian akan mengejar kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam kubu yang kukuh, lagi teguh, tetap kematian akan datang. Macam tak adalah bila kita dalam kubu ni, maksud dalam rumah ada sekian-sekian, tak ada akan datangnya kematian. Tak, kematian akan datang. Sebab manusia yang memilih untuk mati cara mana, itulah kita kemuliaan diri dia. Kalau nak mati fisabilillah, dia lebih baik daripada orang yang nak mati hanya setakat tidur kat rumah. Kan senang dengan kebun, dengan harta, dengan rumah yang dia ada. Yang ini nak mati untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Pasti yang nak mati mempertahankan tadi, itu pilihan yang dipilih. Cuma kita peringatkan itu berkali-kali kan. Masalah jihad ini adalah benda yang berlaku dengan negara, bukan berlaku dengan hak individu. Kecuali kalau sekiranya seorang itu dia berada dalam keadaan negara atau negeri umat Islam tu dimasuki orang kafir. Orang kafir masuk secara pencerobohan, maka di situlah baru timbulnya jihad tu berlaku bermula sekali pada orang kampung berkenaan. Kalau tak ni besar pada negeri. Tak boleh negeri, negara. Tak negara pun negara berikutnya sampai jadi fardu kat atas semua umat Islam. Dan ketika itu minta izin kerajaan tak payah. Kalau dia kata musuh masuk negara Islam. Tapi kalau dia kata dalam keadaan bukan macam tu, contohnya macam pemimpin zalim ke dan sebagainya, tidak ada untuk kita hak untuk keluar jihad susukati. Faham Ni pasal kita terangkan pasal nak potong tangan orang pun perlu negara. Nak potong tangan perlu negara. Kalau kita belajar dah berkenaan dengan
kisos, berkenaan dengan diat, berkenaan dengan hudud. Ada kelas kita fiqh semalam. Jadi memang kena ada negara, bukan berlaku dengan kehendak sendiri. Yang ini banyak orang salah faham. Dia ingatkan asal niat baik, tak ikut jalan pun tak apa, salah. Kan bahkan bila kita cerita macam ni, ada orang kata, tapi ustaz zaman dahulu kan zalim ni sebagainya. Saya kata Yazid bin Muawiyah zalim. Tak ada seorang pun sahabat ajak angkat senjata lawan dia. Kerajaan Bani Abbasiyah ketika mana mereka merintah, mereka seksa ramai di kalangan para ulama. Hatta tangkap imam ni, tangkap semua sekali. Imam Malik dipukul tangan sampai tangan dia tak boleh angkat tangan. Sampai kan kes semayang, dia kata mazhab Maliki, Imam boleh semayang lurus tu. Imam Malik lurus tangan bukan sebab tak nak letak sini, tapi kerana tangan dia dipukul tangan dia sampai macam tu sekali. Hatta macam tapi bila tanya para macam Imam Ahmad bin Hanbal, bila Yahya bin Ma'in, dia punya pengikut-pengikut dia tanya, dia kata, wahai imam, dia kata, kau doa je lah. Imam Ahmad terkenal doa dia makbul. Doa dia memang makbul. Semua orang tahu doa Imam Ahmad dia makbul. Yalah, kita kata siapa dia kan. Tapi bila disuruh dia supaya doakan ke atas kerajaan Abbasiyah, yang kita kata Bani Abbas kan, daripada keturunan keluarga Rasulullah SAW lah, tapi berfahaman dengan faham Mu'tazilah, Imam Ahmad tak nak doakan. Dia kata, aku harap SWT ampunkan mereka. Macam tu dia cakap. Sedangkan dia kena seksa. Itu beza dia. Maksud dia pasal pemimpin itu masih lagi Islam, mengaku Islam, tak boleh dijatuhkan dengan kekerasan. Pasal start kita nak jatuhkan kekerasan, maka kita dengan Khawarij tak ada beza. Pasal Khawarij dahulu ketika dia jatuhkan Osman, alasan utama dia gunakan adalah apa? Osman tidak merintah dengan cara hukum Allah Ta'ala. Osman tidak merintah mengikut hukum Allah Ta'ala. So dia datang, dia paksa Osman supaya apa? Lepaskan jawatan. Dan lepas Osman kata tak nak, diorang bunuh. Lepas tu dia, bukan diorang ambil ketua diorang, diorang tangkap apa? Ali untuk jadi khalifah. Dia tak ambil ketua, jadi ketua sendiri. So konsep ni kena faham. Jadi tak setuju dengan pemerintah, boleh. You don't agree with them, tak ada masalah. Tapi untuk mengangkat senjata, menjatuhkan dia bukan Islam, dia di kerajaan Islam, dia masih lagi Muslim, tak mengaku bukan Islam, maka anda tak boleh jatuhkan senjata. Haram. Dia jahat, walau dia jahat sekalipun. Dia zalim, walau dia zalim sekalipun. Sebab kenapa? Dia kata, Nabi kata Sayyidul Syuhada, penghulu orang mati syahid ni adalah, Nabi sebut kan, the first one, siapa? Hamzah. Seorang lagi? Seorang lelaki yang menegur. Dia bukan menjatuhkan. Dia menegur pemimpin, dia kata qaul haq, lalu dia bunuh kerana kata-kata benar dia. Kata-kata, bukan tucuk dengan tangan. Bukan angkat senjata, kata-kata. Then say, cakaplah apa yang tak setuju, tapi tidak perlu gunakan senjata. Faham? Ini saya cakap ni bukan kerana takut dan tangkap polis tau. Ni ustaz takut. Tak ada masalah takut lah. Pasal ini adalah hukum Allah Ta'ala. Sebab kenapa para ulama kita sama sekarang ni, tidak ada mereka ni bersama dengan kumpulan-kumpulan yang keluar jihad tanpa sebarang negara. Kecuali kita kat Afghanistan dahulu, ya. Kenapa? Sebab Afghanistan dahulu Rusia masuk negara Islam. Itu bagi jihad dengan orang kafir. Adapun sesama Muslim, atau Muslim tu Syiah sekalipun, dia panggil qital fitnah. Atau kita perangnya Ali dengan Khawarij, dia gunakan qital burah, qital ahli burah, dia tak gunakan sistem sama. Bahkan sebelum nak perang tu, dia pergi hantar pula orang, nasihatkan dan sebagainya supaya bertaubat. Dia hantar Ibn Abbas. Lalu bertaubat 50,000 kan, orang-orang Khawarij tu masuk balik, betulkan balik akidah. Jadi tinggal yang sikit tu yang dia perangi. Dia sistem yang berlainan. Untuk orang Islam yang tersesat, yang tersalah, atau pemimpin yang zalim tadi, dia ada cara yang lain. Bahkan yang akan keluar tadi adalah negara, bukannya orang perseorangan. Negara. Kalau negara Islam, OIC keluarkan tentera, pergi sekat Syria, buat apa yang Syria buat dan sebagainya, ya, kerana mengambil daripada firman Allah Ta'ala surah Al-Hujurat. Mereka faqatil tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah orang yang melampau tu sehinggalah dia balik pada jalan Allah, pada hukum Allah Ta'ala, pada perintah Allah Ta'ala. Kalau selagi kita ikut, kamu boleh perangi mereka. So jihad ini adalah benda berat. Dan sebab itu bila manusia minta, dan dia adalah amalan paling besar sebenarnya. Tak ada amalan lebih besar selepas iman berbanding jihad. Hatta sebab kenapa isteri Nabi SAW macam Aisyah radhiyallahu anha tanya, dia kata, ya Rasulullah, narul jihad, kami dapati jihad, kami lihat jihad tu afdalul a'mal, amalan paling afdal. Afala nujahid, boleh tak kami berjihad? Boleh tak kami berjihad? Nabi kata, lakunal jihad, untuk kamu ada jihad. La qitala fih, tiada pembunuhan dalamnya. Hajjum mabrur, haji yang diperbaiki, yang diperelokkan, yang dibaikkan. Itu maksud dia tak ada cakap benda bukan dalam haji berkenaan, yang jaga mulut, jaga mata dan sebagainya. So itu haji yang kita kata untuk jihad wanita. Untuk lelaki tetap jihad itu adalah jihad perang. Itu paling besar sekali. Dan bahkan dalam hadis Nabi kata, man lam yaghzu, barang siapa yang tak berperang,
Wal muhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tak impikan, tak bercakap pada diri dia, janji pada diri dia dia nak akan pergi perang. Ma ta'ala syu'batun nifaq, dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Sebenarnya ni adalah di antara asas Islam, di antara tiang ataupun penegak bagi Islam ini. Mahkota agama. Tak boleh, orang tu tak boleh nak kita kata, dia kata saya nak Islam ni yang bersih hati je. Salah. Para sahabat Nabi SAW semua sekali keluar berjihad. Keluar berjihad. Yang tak lari berjihad kecuali apa? Munafik. Yang minta izin balik awal, munafik. Minta agasan tak nak keluar, munafik. Adapun yang lain, para sahabat Nabi yang ada semua sekali akan keluar. Ketika perang Badar, 300 lebih yang tinggal tu adalah yang tak nak lari. Pasal ketika keluar dari Madinah untuk tahan kafilah dagangan tu, bukan 313 sebenarnya, ramai. Tapi on the way nak keluar tu, tiba-tiba satu kumpulan minta, ya Rasulullah, kami kena balik. Dia minta izin balik. Nabi bagi izinkan balik. Bila izin balik, tinggallah 300 lebih. Diorang ditinggalkan sebenarnya. Kumpulan yang lari tu munafik. Tu nifaq, bahaya. Jadi antara benda besar kita kata tak dilihat benda tersebut. Jadi para sahabat Nabi SAW, kalau orang tu kata nak bercerita tentang apa, dengan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, siapa saya sebut nama tadi, semua pernah keluar bersama Rasulullah SAW berjihad fisabilillah. Tak ada seorang pun yang duduk berundur. Bahkan ada kala mereka ni, semua peperangan Rasulullah SAW dia hadir. Bila Rasulullah keluar, dia akan keluar bersama Rasulullah SAW. Kecuali yang tertinggal, yang Nabi suruh tinggal, ataupun yang tertinggal kerana tak ada harta, tak ada duit untuk keluar, itu je. Lain semua akan keluar. Selagi boleh keluar, mereka keluar. Itu perbezaan yang kita kata jihad itu adalah penting dan besar. Sebab surah ni surah jihad. Surah ni tentang jihad fisabilillah. Perniagaan paling besar, paling menguntungkan. Tak ada lebih untung daripada jihad fisabilillah. Cuma zaman kita sekarang ni diburukkan nama fisabilillah jihad tadi denganlah idea-idea barat. Macam bila kes apa yang berlaku di Palestin contohnya. Apa tentang dengan golongan Yahudi. Kan kita kata ada orang kata kesian Yahudi ni sekian sebagainya. Seriously, diorang ni sebenarnya tuan punya rumah. Macam zakir naik dia kata. Orang tak ada rumah. Kita bagi tumpang satu bilik dalam rumah kita. Jadi pada pisau dia halau kita keluar rumah, dia take over rumah kita. Lepas tu kita nak masuk rumah kita balik, nak ambil, kita jahat. Kita yang menakutkan dia. Gila ke? Idea mana tak tahu. Yang sekarang digembar-gembor kawan ni barat kan sebagainya, dia tak nampak idea tadi. Percentage orang-orang Yahudi ni tadi, dia sebenarnya ditumpangkan sebenarnya. Dibenarkan masuk ketika mana Inggeris dahulu kerana kononnya diusir daripada Eropah. Kerana selamatkan daripada dibunuh oleh Hitler, bawa lari. Tapi tak ada yang kata Hitler ni pun berpakat juga dia sebenarnya. Ditakutkan tentang pembunuhan tadi supaya semua keluar. Pasal kalau tidak, mereka tak nak balik. Mereka tak nak keluar daripada Eropah. Mana Yahudi tak nak keluar. Jadi cara trik dia supaya mereka keluar balik tadi. Tapi banyak kaitanlah Kristian membantu Yahudi ni sebab apa? Sebab dia orang impikan kalau Yahudi ramai berkumpul di situ, ada negara, Isa akan datang dan settle masalah. Nah ini kita kata apa, orang Kristian sesat. Dia tak tahu pun Yahudi tak nak pun benda berkenaan saja je. Dia gunakan golongan Kristian tadi untuk benda sebut tu, kita mati-matian kita nak Kristian menyokong Yahudi. Sebab itu je. Pasal terbina saja negara Yahudi, maka kedatangan Isa tu makin dekat. Dan orang kata pada orang-orang Kristian, orang Yahudi kata, kalau Isa kan daripada bangsa apa? Yahudi, kan Bani Israel. So kalau dia balik, mesti dia pergi dengan siapa? Dengan bangsa dia lah. Siapa bangsa dia? Kami lah. So bantu kami buat negara, Isa akan balik dan kita settle masalah. Dan orang-orang Kristian tertipu. Kita boleh cakap dengan orang Kristian juga. Siapa yang nak cuba bunuh Isa? Siapa nak cuba bunuh Isa? Yahudi. Siapa yang perangai macam Isa? Apa komitmen yang Allah suruh pada Isa buat? Siapa yang melaksanakan sekarang? Orang Islam. Kalau dia kata Isa batang balik, dia akan bersama dengan siapa? Dengan orang nak bunuh dia ke dengan orang beramalkan syariat dia? Mestilah orang mengamal syariat dia. Itu saja dia. Tapi ini aturan Allah Ta'ala untuk kiamat yang kita tak boleh lari. Berkumpulnya Yahudi di Palestin tu memang di antara aturan Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut berkenaan perkara ini, bila dia kata la taqumus saa'ah, akan berlaku kiamat hatta tuqatilul yahud, sehingga kamu memerangi orang Yahudi. Mana kamu memerangi mereka. Dan Nabi lafazkan lafaz ini sedangkan ketika itu orang-orang Yahudi tak ada kekuatan pun. Mereka adalah kabilah berpecah-pecah. Dan bahkan di kawasan Palestin ataupun Palestin Syam ketika itu dikuasai oleh Kristian. Yahudi macam tak ada raja pun, tak ada siapa. So Nabi lafazkan, Nabi kata kamu perangi Yahudi. Signifikan dia dulu tak nampak. Sekarang kita nampak pengertian yang Nabi lafazkan. Hatta ketika zaman Imam Syafi'i tak nampak lagi. Tak nampak lagi.
kumpulan macam mana. Hatta ketika zaman perang salib pun tak nampak lagi. Perang salib, Salahuddin Ayyubi perang dengan golongan tentera Eropah tu kan, datang untuk kononnya menawan Palestin kan, menawan Syam. Ketika itu pun tak nampak lagi Yahudi. Mana dia ada negara? Tak ada. Dia tak ada, tak wujud. Dia tukang cucuk je. Tapi dia tak wujud. Sekarang dia negara. Sekarang dia negara. Sejak tahun 60-an. Sebelum tu hadis Nabi itu tak zahir kecuali pada lepas tahun 60-an tu. Baru kita nampak. Bila Nabi kata, la taqumus saah, takkan berlaku kiamat hatta tuqatilul yahud, sehingga kamu perangi golongan Yahudi. Yang tak pernah kita nampak negara dia semenjak zaman Nabi tu sampailah 1960-an. Baru kita nampak dah ada negara. Ni mukjizatnya sabda Nabi SAW. Ni mukjizat sabda Nabi SAW. Kenapa kita pusing mana pun cara nak jadi negara tadi, tengok macam mana. Provided daripada berbagai-bagai. Eropah bagi, Amerika bagi, berikan semua bantuan untuk biar wujudnya negara Yahudi. Ikutkan jumlah sikit je kan. Kalau ludah orang Arab, ludah ramai, tenggelam dengan air ludah orang Arab. Itu kan, ludah. Ada orang ulama katalah, dia kata kalau orang Arab ludah seorang sikit, tenggelam Yahudi dengan air ludah orang Arab Tapi kerana apa? Aturan Allah Ta'ala yang tak boleh nak dielakkan. Dapatlah kita pemimpin yang pengecut, pemimpin yang mengkhianati rakyat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana untuk jalankan perjalanan tadi. Ini aturan Allah Ta'ala. Kita tak boleh menangisi nasib. Jangan kata kalaulah. Tak, ini aturan Allah Ta'ala yang tak boleh kita elakkan. Berlaku dan kita ambil stand. Stand kita adalah bersama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Setiap kali pusingan tu berlaku, tak boleh macam kalaulah. Jangan kata kalaulah. Kalaulah dia orang tak macam ni, kalaulah orang sekian ni, kalaulah orang sekian, tak payah. Itu buang masa. Islam tidak ada kalau-kalau. Kalau-kalau ni akan buka amalan syaitan. So kita umat Islam ni tak disuruh untuk mengambil amalan syaitan, membuka sebarang ruang untuk syaitan mewaswaskan kita tentang qadar Allah Taala. So benda tu berlaku, nak atau tidak, macam katalah Dajjal akan keluar. Kita pusing mana pun dia akan keluar. Jangan kita macam kalaulah kita solat jemaah dia tak keluar. Mana ada? Ni ada macam hari ni sekian-sekian kiamat akan berlaku. Pergi solat jemaah supaya kiamat tak jadi. Mana ada siapa boleh kata kiamat tak jadi kalau dia kata solat berjemaah dibuat. Ini aturan yang pasti berlaku. Pusing mana pun dia akan berlaku. Dajjal akan keluar. Kalau kita solat jemaah, apa hal? Solat jemaah Dajjal tak keluar. Siapa kata? Siapa kata Dajjal tak keluar kalau solat jemaah? Kalau kita beriman sungguh-sungguh, Dajjal tak keluar. Habis tangguh kiamat. Kiamat tak jadi. Ini bukan raya tak jadi, kiamat tak jadi. Mana boleh kiamat tak jadi? Kiamat pasti berlaku. Pusing mana pun yang berlaku. Macam inilah kita ada anak kan. Anak kita bila kecil kan, kita happy macam wah happy budak tu kecil kan, pakai baju kan cantik-cantik. Lepas tu kan kalau ikutkan mak bapak, kalau boleh nakkan anak tu kekal lah macam tu. Tak payah besar-besar. Kan? Tapi anak tu akan membesar. Suka ke tak suka dia akan besar. Satu masa nanti dia akan kahwin. Kata anak, kau jangan kahwin. Kau tinggal dengan mak. Mana boleh? Mak ni ada pelik-pelik sikit. Dia tak nak anak dia keluar rumah. Kau jangan keluar rumah. Kau jangan kahwin. Gila ke? Kan? So konsep dia kita nak ke tak nak, sampai satu peringkat dia akan berlaku. Macam tu je kiamat. Pasal dia adalah aturan yang pasti berlaku. Hatta sebelum turun di kejadian Adam, awak ada tahu kejadian Adam lagi telah pun ditetapkan kiamat akan terjadi. Permulaan ciptaan dunia lagi kiamat telah akan terjadi. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh mengubahnya. Cuma dalam pergerakan itu akan ada. Pasal dia macam ni, tanda-tanda kiamat. Para ulama nyatakan dua bentuk. Satu bentuk yang kita diceritakan tak ada hukum. Cerita kepada kita tanpa sebarang hukum. Contoh macam akan terbit matahari daripada barat. Hukum maksudnya tak adalah kita berdosa kat situ. Tak ada masalah dosa pahala. Atau macam Nabi kata masjid akan dihias. Kan Nabi SAW sebut masjid akan dihias dan sebagainya. Datang hadis-hadis yang sebut macam tu. So dia tidak berkaitan dengan tajuk atau meninggikan bangunan yang paling datang kan. Kamu kan lihat orang yang berkaki ayam kan, pakaian tak cukup, minta-minta, mengalih kambing, gembala kambing, meninggikan bangunan. Kita tak boleh kata macam kalaulah kita sekat golongan ni buat bangunan, mesti kiamat tak jadi. Mana boleh cakap macam tu? Faham tak? That's not the way. Itu bukan cara dia. That is not the way. Bukan itu cara kita muamalah kiamat. Pasal bangunan tu tinggi ke tak tinggi ke, tak ada dosa pahala. Okay, itu satu bentuk. Tapi satu bentuk lagi tanda-tanda kiamat ni yang kita kena ada stand. Stand, maksud dia bila muncul sebut dia nifak, orang lari tinggalkan jihad, so kita kena terbalik.
opposite apa yang Nabi SAW ceritakan. Bukan kerana mempertahankan supaya kiamat tak berlaku, supaya jangan sampai kita di golongan berkenaan. Pasal ada Nabi sebut tentang apa, wanita-wanita yang masuk neraka takkan sekian. Yang Nabi kata tanda kiamat. Antara tanda kiamat ni Nabi kata apa, ada dua kumpulan umat aku, Nabi kata, yang aku tak nampak lagi mereka, kan? Dan tapi mereka ni akan masuk neraka, takkan masuk syurga. Nabi sebut yang pertama, Nabi kata kaumun mahusiat, satu kaum yang bersama mereka ni ada cemeti seperti ekor kambing, ekor lembu, kerana Nabi bakar, mereka pukul dengannya orang ramai. Yang satu lagi nisa, wanita-wanita kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang, ma'ilat mumilat, sesat menyesatkan, sengit menyengitkan, ru'usuhunna kerana sinatul mukhtil ba'ilah, kepala mereka sepunggul unta yang sengit. So kita nampak yang ni, Nabi kata kumpulan ini, kumpulan yang takkan masuk syurga, takkan dapat bawa syurga. Ini ada kaitan dengan masalah anda kena ambil stand. So jangan jadi kumpulan tersebut, faham tak? Jangan jadi kumpulan itu. Dia ada tanda kiamat yang tak ada kaitan, ada tanda kiamat yang ada hukum hakam kat situ. Tanda kiamat berkenaan dengan akhir ni manusia ni, kumpulan ni akan berpecah kepada satu kumpulan munafik, tak ada iman, satu kumpulan iman tanpa nifak. So anda kena bersama dengan iman tanpa nifak. Jangan anda kata macam, tapi ini tanda kiamat nak buat macam mana? Memang tanda kiamat, tapi anda kena ada stand di situ. Macam bila datang fitnah-fitnah yang Nabi kata akan jadi seorang itu, kan, pagi dia mukmin, petang dia kafir. Petang dia mukmin, pagi dia kafir. Yang orang tu akan jual agama ni dengan satu benda yang ringan daripada dunia. Nabi bagi tahu macam tu sifat apa orang yang akan datang pada hari kiamat nanti, fitnah berlaku. Anda kena ambil stand. Jangan jadi orang itu je. Jangan jadi orang berkenaan. Anda elakkan diri. Sebenarnya macam tu konsep berkenaan, macam kita kata jihad akan ditinggalkan. So kita kan jangan jadi orang yang terlibat menjadikan jihad ini sebagai benda yang dipendamkan. Bahkan ia adalah di antara kewajipan Islam ni, jihad ini berjalan sampai hari kiamat. Surah An-Nisa ayat 77-78 An-Nisa 77-78 77-78. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala Surah Muhammad ayat 20, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladina amanu, dan berkatalah orang-orang beriman, dan berkata orang beriman, laula nuzilat suratun, kalaulah boleh diturunkan satu surah. Kenapalah tak turun satu surah? Dia nak surah baru turun. Fa idza unzilat suratun muhkamatun, dan bila turun saja kepada mereka ni satu surah yang tetap pengertian dan juga maksud dia, tak ada double meaning, tak ada sebarang kesamaran, nyata dan terang. Wa dzukira fihal qital, dan disebut dalamnya peperangan. Ra'aital ladina fi qulubihim marad, kamu lihat orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Yanzuruna ilaika nazal maghsyiya alaihim al-maut, kamu lihat mereka ni memandang kepada engkau seperti pandangan orang yang diselubungi ke atasnya dan sebab kematian. Mana yang dalam ketakutan kematian tu, macam tu rupa dia pandang kau. Macam berpindah-pindah mata dia, ketakutan. Dengar tentang tajuk perang dalam Al-Quran Karim. Yang kita kata benda ni tak boleh kita buang. Tak boleh buang sampai bila pun. Satu benda yang realiti. Nak tak nak, anda kena mengaku Islam ada jihad. Yang mana Islam Islam ada perang. Orang nak kata Islam disebar dengan pedang, ia akan cakap apa? Pasal kita ada bukti bahawa Islam tak disebar dengan pedang pada keseluruhan tempat. Bahkan kita tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Macam berlaku dalam dalam debat Ahmad Didat dengan seorang paderi Arab daripada Palestin lah kononnya, dilipat US. Nama dia Anis Shurush. Dia ni dia mengakulah dia ni Kristian, anak Kristian. Atas nenek sampai tu tak pernah masuk Islam. He good lah, bagus lah. Dia cerita, dia kata dia nak tunjukkan ramainya Kristian di Palestin dan sebagainya, di Jordan, di Syria yang tak ada terlibat dengan Islam pun. Tapi ketika berdebat, dia tuduh Islam paksa orang bukan Islam masuk Islam. Lalu Ahmad Didat bangun, kan bila kita cakap kan, dia kata engkau adalah contoh Islam tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Pasal engkau ni dan berapa juta Kristian yang kau sibuk bising tadi adalah Kristian yang anak Kristian sampai para sahabat duduk masih Kristian, tak pernah dipaksa tukar agama pun. Engkau ada bukti Islam tak pernah paksa siapa tukar agama, tak? Kata, engkau adalah bukti keturun-temurun Kristian tak pernah ditukar agama pun. Islam tak pernah paksa mereka untuk tukar agama. Mereka boleh cakap apa mereka nak, tapi bukti sebaliknya. Apatah lagi kalau kita kata sampainya Islam ke kawasan inilah tanah Melayu dan sebagainya, ataupun ke Yaman, memang semua orang tahu bahawa tanpa perutusan tentera pun, orang kawasan berkenaan masuk Islam. Afrika, banyak kawasan yang tak hantar tentera pun orang masuk Islam.
So Islam tadi kita kata penyebaran, dan bahkan makin teruk mereka kata tentang Islam, makin banyak orang masuk Islam. Ahmad Didat dia buat buku dapat The Choice tahun 80-an dahulu. Dalam buku berkenaan dia tulis tahun daripada 30-an, tahun 50-an sampai 80-an dia kata. Mana percentage agama-agama dunia ketika tu, dia kata dia percentage Kristian banyak bertambah sekian. Islam dalam tempoh 30 tahun tu 400%. 400%. Lepas perang dunia pertama habis, perang dunia kedua habis kan. Habis perang dunia tu Islam boost up, jadi daripada kosong kan, daripada biasa dia meningkat pada 400%. 400% pertambahan. Yang sekarang ni lagi dahsyat. Kita buat kerja pun, kita lepak kat Taman Tun kan, makan aiskrim je, Islam makin ramai orang masuk. Faham tak? Maksudnya kita buat kerja pun Islam masih lagi menjadi agama popular di Eropah, di seluruh dunia sekarang ni. Kita je yang ketinggalan. Kita pergi opposite pula. Orang sibuk nak beramal Islam, kita sibuk jadi beramal dengan amalan kafir. Kan, orang tak pegang kambing, anjing, kita boleh pegang anjing. Itu masalah dia. Kan, tak ada kerja lain kan. Kadang lawak jugalah, ada orang cakap, tapi tak, saya cakap sini lah, saya cakap luar kelas. Ada saya kata, kalau pegang ni dapat pahala, dia kata. Dia pegang apa, benda binatang tu. Dia kalau itu macam suami pegang isteri, pahala. Baik pegang lelaki, dia pegang anjing, dia pegang suami sendiri kan bagus. Peluk suami dapat pahala, serius. Kan, peluk anjing tak dapat pahala. Peluk suami dapat pahala. Yang isteri kan, peluk suami, pegang suami, cium suami, dapat pahala, seriously. Kan, sibuk dengan tu. Tapi ayat yang tambahan sikit lucah lah, saya tak sebut lah kat sini. Tapi kita kata tak senonoh kan. Pegang suami dapat pahala. Kenapa tak sibuk pegang benda lain? Kan, pegang suami tu dapat pahala. Ni sibuk pegang peluk anjing, dapat pahala ke? Tak ada kan. Dia tak susah buat lah. Kan, bazir betul. So makin kita makin apa, ketinggalan. Orang Eropah sekarang ni makin maju berkenaan Islam. Makin ketinggalan, tak buat kerja, tak ada hal. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita sibuk dengan Islam kita je kan. Islam Melayu, Allah Ta'ala kembangkan Islam daripada luar pula. Terbalik, orang masuk Islam, tapi daripada dakwah orang luar. Orang dari negara tak nak buat, Allah Ta'ala berhantar orang lain pula. Tak nak buat kerja, tak ada hal. Allah Ta'ala Maha Kaya. Faham tak? Surah Muhammad ayat 20. Wahakadha, demikianlah hadhil ayah maknaha. Ayat ini makna dia macam tu juga. Mana lima taqul ma taf'alun tu balik pada maksud kenapa kamu cakap. Kamu sibuk cakap untuk pergi jihad dan sebagainya. Bila turun ayat jihad, kamu apa? Kamu cakap tapi kamu tak buat bila datang. Okey. Kama qala Ibn Abbas, sebenarnya dikatakan Ibn Abbas fi qaulihi pada firman-Nya Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu kata benda kamu tak buat? Qala, berkata Ibn Abbas, kana nasum minal mu'minin, kana dahulunya nasum minal mu'minin, sekumpulan manusia di kalangan orang-orang beriman, qabla an yufrida, sebelum difardukan al-jihadu, yaqulu, sebelum difardukan jihad, yaqulu, mereka berkata, qabla an yufrida jihad, sebelum difardukan jihad, mereka berkata, lawadidna, kami benar-benar ingin, benar-benar suka, annallah, kami benar-benar ingin, annallah, bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dallana ala ahabbil a'mali ilaihi fana'mala bihi, agar Allah Ta'ala tunjukkan kita kepada amalan paling dia sukai di sisinya, paling sukai di sisinya, lalu bolehlah kita beramal dengannya, dengan amalan tersebut. Apakah amalan paling Allah suka? Fa akhbarallahu nabiyahu, maka Allah Ta'ala beritahu nabinya Muhammad SAW, anna ahabbal a'mal, bahawa amalan paling disukai, paling cintai adalah imanun bihi, la syakka fihi, iman dengannya dan tiada keraguan terhadap Allah Ta'ala. Dan juga apa? Wa jihadu ahli maksiyatihi alladzina khalaful imana wa lam yuqirru bihi, dan juga menentang atau berjihad menentang ahli maksiat, ahli penderhaka, penderhaka terhadap Allah Ta'ala, orang-orang penderhaka terhadap Allah Ta'ala, alladzina, yang khalaful iman, menyanggahi iman, walam yuqirru bihi, dan mereka tak memperakui dengan iman. Memerangi orang itulah yang benda Allah Ta'ala paling nak kita buat sebenarnya. Falamma nazalal jihad, maka bila turun saja ayat jihad, karaha zalika unasun, telah tak suka perkara berkenaan sekumpulan manusia, minal mu'minin, kan orang beriman juga, wa syaqqa alaihim amrahu, dan juga apa, syaqqa alaihim amruhu, dan juga payah, sukar ke atas mereka kerja jihad ni, apa perintah jihad ni, dia orang rasa berat sangat. Faqala Allah subhanahu
Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Kamu takkan buat pun, tapi kamu cakap. Wa hadza ikhtiyar Ibn Jarir, dan inilah pilihan Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa qala Muqatil bin Hayyan, dan berkata Muqatil bin Hayyan, qala al-mu'minun, berkata sekumpulan orang beriman, lau na'lamu ahabbal a'mal ila Allah la amilna bihi. Kalau kami tahu amalan paling disayangi, disukai kepada Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, pasti kami akan mengamalkannya, laksanakannya. Fadallahumullah, maka menunjukkan mereka Allah, ala ahabbil a'mal, kepada amalan paling disukai, ilaihi, di sisinya. Faqala, Allah Ta'ala sebut lepas tu, ayat yang keempat kita baca, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sungguh Allah Ta'ala sukakan orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris-baris. Itu Allah Ta'ala yuqatilu, tak sebut yujahidu. Kalau kita Allah Ta'ala yujahidu, kita akan interpret lah ikut apa kita nak sampai sekarang. Tapi Allah Ta'ala kata yuqatilu, tak ada ayat lain. Perang. There's no other words yang you can change. Memanglah yang isteri ataupun mak tak suka anak terlibat. Tapi benda ni adalah apa? Macam mana kita kata orang tak suka poligami, macam tu lah juga tajuk ini. Kan, kita poligami tak suka, kata Allah Ta'ala halalkan. Macam tu masalah ini. Benda itu adalah benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Bahkan berbeza dengan poligami, itu masalah pilihan kita. Adapun masalah jihad ini bukan pilihan. Ia adalah di antara perkara yang ni. Cuma kalau orang tak mampu saja. Macam dalam tajuk ni, untuk orang-orang yang belajar mengajar agama atau belajar agama, diberikan oleh Allah Ta'ala kelonggaran. Kelonggaran terdatang dalam surah At-Taubah. At-Taubah, Ctrl F. Surah At-Taubah ayat yang kejap. Ayat yang ke handphone tinggal dalam bilik. Sekejap. Yanfiru. Okey, surah At-Taubah ayat 122. 122. Ayat berkenaan Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak adalah untuk orang beriman itu liyanfiru kaffah, untuk kena keluar semua sekali. Semua sekali kena keluar. Pergi berjihad bukan semua sekali. Tapi yang Allah Ta'ala kecualikan adalah kalaulah nafara min kulli firqatin minhum, keluar dari setiap kumpulan daripada mereka ni, keluar ta'ifah, satu grup, satu kumpulan khas, liyatafaqahu fid din, untuk memahamkan diri mereka dalam tajuk agama. Mereka semua orang pergi keluar berjihad, tak ada orang belajar agama, masalah juga. Balik-balik semua jahil, masalah juga. Okey, maka mana taklah semua orang beriman tu kena keluar semua sekali. Kalaulah keluar di kalangan mereka ni satu kumpulan, di kalangan mereka ni satu beberapa orang, dia tafaqahu fi din, untuk memahamkan diri mereka dalam agama. Dan juga waliyandiru qaumahum, untuk mereka peringatkan kaum mereka, idza raja'u ilaihi, mereka kembali pada kaum mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali. La'allahum yahzarun, semoga mereka akan beringat. Maka mereka akan beringat. So ayat ni antara pengecualian yang menyebabkan tidaklah semua orang tu akan diajak keluar. Tapi layakkan dirilah. Kalau kita belajar sekali-sekala celup, lepas tu kemudian saya ada alasan tak keluar jihad. Inilah alasan saya. Perempuan tak ada masalah, perempuan senyum je. Ya, lelaki tajuk ni, ya. Yang kita benda ni adalah di antara benda-benda pengecualian yang Allah Ta'ala berikan. So memang Allah Ta'ala bagi tahu mereka. Fabayyana,
maka Allah Ta'ala terangkan, ya bayyana lahum, Allah Ta'ala terang kepada mereka. Fabtilu, maka mereka telah diuji yauma Uhud bidzalika, pada hari Uhud dengan benda berkenaan. Fawallau anin nabi mudbir, maka mereka patah balik daripada nabi ni, patah balik ke belakang. Pasal ketika perang Badar yang keluar tu limited kan. Ada orang yang ketika tu nak perang lagi, biar kita perang, dia semangat lebih. Kan, dia semangat lebih. Pasal hari tu Badar diorang tak hadir. Pasal diorang tak sangka ketika tu nak pergi perang. Mereka pergi pun ketika tu, dan kebetulan lari sekumpulan balik. Ingatkan yang itu takkan pergi berperang sebenarnya, tapi berlaku peperangan dan mereka menang. Jadi kumpulan yang tak dapat pergi, yang tak pergi ketika tu, ada yang kata kalau dapat tahun depan kalau perang aku nak pergi pula. Jadi sampai pada Allah Ta'ala berikan pada mereka jihad untuk perang Uhud. Ketika itu ada kumpulan, maka kebanyakan adalah orang yang patah balik, lari. Kerana apa? Kerana pertempuran dengan musuh tu, musuh ramai sangat sebagainya. Mereka telah diserang di arah depan dan belakang, maka mereka lari. Tinggalkan Rasulullah SAW. Jadi kita kata benda berkenaan berlaku. Yang kita kata pasal untuk pengajaran sebenarnya. Maka fa'anzalallahu fi dzalika, maka Allah turunkan pada perkara berkenaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Atau kamu tak cakap, kenapa kamu cakap benda yang kamu takkan buat? Kan, kamu cakap benda yang kamu takkan buat. Wa qala, dan berkata Muqatil bin Hayyan, maksud dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala kata apa? Ahabbakum ilayya, orang paling disukai, paling disayangi di kalangan kamu ni, ilayya, pada sisiku, di sisi aku, man qatala fi sabili, siapa-siapa berperang di jalanku. Macam jawapan ni bagi persoalan yang diorang sibuk, apakah amalan paling Allah Ta'ala suka? Maka Allah Ta'ala apa sebut? Sebenarnya Allah Ta'ala sukakan orang yang berperang jalannya dalam keadaan berbaris. Ini macam beritahu kepada mereka, pasal mereka duk persoalkan apakah amalan paling Allah Ta'ala suka. Faham? Dengan sebab itu bila ada dapat tahu, nak buat dan kena buat. Dapat tahu dah, kita kena buatlah, tunaikan apa yang kita sibuk sebut. Jangan sebut benda yang kita tak boleh nak buat. Wa minhum may yaqulu, ada di kalangan mereka yang mengatakan, unzilat fi sya'nil qital, diturunkan ayat ini berkenaan dengan urusan peperangan. Kerana apa? Yaqulur rajulu, berkata seorang lelaki tu, qataltu, aku telah berperang, ataupun aku akan pasti perang. Walam yuqatil, tapi tak perang pun. Dia tak nak perang pun, bahkan dia akan lari dulu. Wa ta'antu, aku tikam. Walam yata'an, dia tak tikam pun. Wa darabtu, aku tetak. Walam yadrib, tapi dia tak tetak pun. Wa sabartu, aku bertahan, aku bersabar. Walam yasbir, tapi tak sabar pun. Dia tak tahan pun dalam peperangan. So ada orang yang bercakap benda yang dia tak buat pun. Tapi cerita tu macam kan, ada orang tu cakap berani je, orang ajak gaduh lari kan. Itu awak jugalah, ada orang kan, saya tak takut benda, datang kawan tu sergah lari kan. Dia contohnya, jadi pasal orang ni kadang-kadang semangat dan cakap besar tu lebih. Maka Allah Ta'ala kata, jangan cakap benda yang kamu tak buat. Mengapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Besar kemukaan Allah Ta'ala kamu cakap benda yang kamu tak buat. Kamu tak buat, kamu cakap. Kenapa? Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah Ta'ala, an taqulu ma la ta'lamun, kamu cakap benda yang kamu tak buat. Allah Ta'ala tak suka. Kalau kita tak mampu, cakap tak mampu. Better cakap tak mampu, dia cakap mampu. Better cakap small talk daripada big talk, tapi bila datang keadaan tadi lari. Biar orang kata pengecut, kau tak ada cakap apa-apa ke? Saya tak berani bang. Cakap tak berani bang, lebih baik daripada saya berani bang. Jadi orang datang kita lari. Lebih baik kita merendah diri daripada kita membesarkan diri kita, konon kita berani. Itu maksud dia. Ada orang tu buat macam tu. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, wa dhahak dan dhahak, nazalat taubiqan liqaumin kanu yaqulun, turun ayat ni sebagai apa? Sebagai herdikan atau teguran, sebagai teguran liqaumin, bagi kaum yang kanu, mereka dahulu, yaqulun, berkata, qatalna, darabna, ta'anna wa fa'alna, berkata kami telah perang, kami telah bunuh, kami telah tetak, kami telah tikam, kami telah buat. Walam yakunu fa'alu dzalika, tapi mereka tak buat benda tu. Tak buat pun. Dia tak buat dan tak akan buat pun. Tapi dia cakap, cakap besar. Wa qala ibn, ini kadang-kadang bab ni ada juga, saya tengok kumpulan yang kononnya kita Melayu dan sebagainya kan. Lepas tu bila benda macam ni senyap kan. Bila Oktober Fest kan, mana orang yang kita marah sangat dengan ni kan, tak ada keluar pun. Yang Melayu yang kata jangan pakai nama Allah Ta'ala. Tapi orang bagi buat pesta minum benda Allah Ta'ala haram kan, besar-besaran, senyap pula. Pelik dia.
kan? Jangan pakai nama Allah Ta'ala. Lepas tu saya ingat apa, Ustaz Ali Hasan kan, dia ada jumpa ni yang Zul cerita dengan saya. Mana saya nukil daripada Zul. Zul dengar daripada yang apa orang tu kata saya tak semayang subuh, tapi jangan cakap kunut tak ada. Dengar daripada orang kat Penang. Orang kat Penang. Orang kat Penang cakap. Mana Zul daripada orang kat Penang. Ni sanad dia jauh ni. Ustaz Ali Hasan saya jumpa, saya pernah jumpa tapi tak pernah cerita dengan saya. Mu'allak Ustaz. Ni Mu'allak ni. Orang tu siapa? Orang tu orang kat Penang. Nama siapa? Nama dia? Tak ingat nama dia, majhul. Dalam hadis majhul. Tapi dia kata orang dekat dengan Ustaz Ali Hasan lah. Dia kan mengajar kat sana. Lepas ada orang tu datang jumpa dia. Orang tu marah, kata Zul kata cerita saya, dia kata orang tu marah pasal Ustaz Ali Hasan tu mengajar kata tak apa kunut subuh tak wajib dan sebagainya. Maka dia datang jumpa. Ustaz yang cakap baik. Saya tak semayang. Saya tak semayang. Tapi ustaz yang kata kunut subuh tak ada. Tahu tak kumpulan pelik ni. Macam baru ni bila kes anjing ni kan, ada daripada apa? Muafakat Ismail Mina apa nama tak. Tak faham saya orang ni. Pakcik ni kalau dalam pertemuan dalam perhimpunan mana-mana, saya sebut nama lah pasal orang-orang kena faham orang pelik ni. Dia dalam mana perhimpunan, kalau Mufti Selangor buat perhimpunan ke apa, dia akan bercakap. Dia dia cakap, tapi hujung tiba-tiba Wahabi lah, ada benda kita kena tentang Wahabi. Baru ni kes yang berlaku anjing ni kan, yang buat tu Syed Al-Habsyi, keluarga dia. Ustaz yang dia ambil untuk bercakap bagi sokong, dan ustaz tu dah di-track balik lah, kata tarik balik dia apa pernyataan dia sebagainya, dia minta maaf. Tapi ustaz tu sendiri pelajar daripada Hadramaut, anak murid Habib Umar. Even dia bagi data dia panjang lebar tentang dia ni anak Habib Umar lah, belajar di Hadramaut dan sebagainya. Bukan ustaz Wahabi. Minta maaf cakap lah, Hadramaut dengan tempat Habib Umar bukan Wahabi. Confirm bukan Wahabi. Peliknya. Tapi yang peliknya yang muafakat ni, gitu ni, ini Wahabi dah punya kerja. La ilaha illallah syarikalah. Pakcik ni masalah sebenarnya. Dia punya apa tuning tu lari. Dan saya kata macam nampak berjanggut orang tua. Kita kata ingatkan bijak pun tak bijak. Kesian. Tak every time dia cakap macam tu je. Masa dia jangan cakap dia semangat. Tapi jahil. Semangat tapi jahil. Macam kes ni lah, macam jangan cakap Allah Ta'ala. Tapi bila orang buat benda yang apa bertentangan, orang buat konsert, try lah. Sini lepas tu, jangan buat benda ni, mungkar. Tak ada pula. Mana pergi orang-orang tadi yang tak bagi nama Allah Ta'ala? Nama Allah Ta'ala jangan pakai. Tapi konsert silalah, kan? Tak apa, tak ada hal. Kan peliknya, kan? Peliknya. Dan kita apa Allah Ta'ala, berkaitan Allah Ta'ala, penghinaan kepada dia. Baik ada masalah arahan dia atau kepada zat dia atau sifat atau nama dia sekalipun, semua sekali. Nama jaga. Kan benda Allah Ta'ala larang, tak apa buat je. Semua kubur masing-masing. Innallaha ghafurur rahim kata. Masalah lah, salah. Kumpulan cakap tapi tak buat. Cakap lah cakap. Minta akan sekian, kita akan sekian. Dari pengecut, lari, hilang. Tak ada benda pun. Okey? Wa qala Ibn Yazid, berkata Ibn Yazid, nazalat fi qaumin minal munafiqin, turun ayat ni fi qaumin, pada satu kaum minal munafiqin, kalau orang munafik. Kanu, mereka dahulu ya'idul muslimina nasra, mereka janjikan pada orang beriman untuk bantuan. Kita pergi nanti aku akan tolong kau. Nanti kau di belakang aku. Wala yafu lahum bidzalika, dan tidaklah mereka menunaikan kepada orang-orang beriman dengan perkara tersebut. Tak buat pun. Kan bila berang dia lari, minta izin balik awal. Rumah kami nak aurat ya Rasulullah. Ada tinggal barang ya Rasulullah. Kena minta izin balik awal. Nabi SAW kan Allah Ta'ala suruh izinkan. Sampai satu peringkat Allah Ta'ala kata pada Rasulullah SAW, supaya kata mereka, kamu takkan perangi bersama kami sampai musuh. Kamu takkan keluar bersama kami selama-lamanya. Tak dibenarkan dah mereka keluar untuk jihad. Tak dipanggil mereka pergi jihad dah. Kumpulan ni. Sampai peringkat di situ macam Allah Ta'ala menyampahnya dengan mereka. Sampai kata pada Rasulullah SAW, cakap pada mereka ni, kamu takkan keluar bersama kami selama-lamanya. Kamu takkan berperang dengan kami dengan satu musuh pun lepas ni. After that point. Maksudnya satu point tu langsung tak diterima mereka untuk pergi berjihad. Yang kita ada peringkat itulah, kita pemilihan. Mana orang pergi jihad ni pilih, ada buang undi pula. Kalau tidak ada siapa nak pergi jihad, pergi je suka hati kan. Tak, kali ni ada undi pula. Siapa? Ada limited seat. Seat limited. Sampai ada anak yang pergi, dapat dekat nama dia, bapak dia minta, dia kata wahai anak, dia kata bapak dia kata bagilah abah dah tua sebagainya. Dia kata abah kalau benda lain saya bagi, ni syurga. Ni syurga. Dia boleh cakap dengan abah dia, abah tak payah. Dia rebut, dia dapat nama, dia dapat nombor, dia naik dia apa untuk apa giliran tu dia dapat masuk, bapak dia tak dapat masuk, bapak dia minta dia tak bagi. Dia kata benda lain tak apa bah. Ini syurga Allah Ta'ala. Saya tak bagi abah. Sorry. Sorry dengan abah dia. Tak bagi. Abah dia minta bagi lah. Abah dah tua dah, kau muda lagi. Kan? Ini berlaku. Sejarah Islam kalau kita baca tentang kisah jihad ni cukup menarik sebenarnya. Zaman kita sekarang ni benda ni disembunyikan, ditutup dan sebagainya. Orang dah bercerita pun takut.
takut tangkap jadi teroris. Untuk Islam kita ada adab. Benda ni kena kerajaan yang buat. Ulang-ulang kita bagus ulang benda ni. Seorang tahu tak boleh keluar jihad sesuka hati. Kan kerajaan yang kena perintahkan. Kerajaan yang kena arahkan supaya keluar pergi perang. Kerajaan punya arahan. Ini hak-hak benda kepada kerajaan tadi. Tentukan hari raya. Tentukan solat raya bila hari raya apa bila mula puasa, berhenti puasa. Solat hari raya keluar bila, hari Jumaat. Ni hudud. Dan termasuk jihad. Jihad ni kena dia juga. Tak boleh kepada orang lain. Allah Ta'ala berikan hak, kita tunai, kita serahkan hak pada dia. Kalau dia tak tunaikan, tu hak dia. Itu dia tanggungjawab Allah Ta'ala. Dan lepas kita benda-benda ni dipersoalkan seorang bagi ikut tanggungjawab masing-masing. Orang tak ada anak, tak ada tanya kenapa tak bagi nafkah anak. Orang tak ada bini, tak ada kata kenapa kau tak bagi nafkah bini. Bini tak ada bini, kan? So orang tersebut ditanya ikut hak masing-masing. Macam juga pemerintah ditanya tentang hak dia. Okey? Faham Waqala apa dikata waqala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu kata benda kamu tak buat? Qala, berkata Zaid bin Aslam, fil jihad. Mana tajuk ni dalam jihad? Ni jumhur ulama tekankan tajuk jihad, bukan tajuk benda lain. The wording lima taquluna ma la taf'alun turun berkenaan dengan jihad, bukan tentang tajuk everything you say. Jumpa kejap lagi tak jumpa je. Jumpa orang tu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna, kawan tu sorry bang, sorry. Jenuh kan tiap-tiap hari ke jumpa kan. Itu sekian tak jumpa je. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma taf'alun. Jumpa ustaz datang lewat je. Ya ayyuhallazina taquluna ma taf'alun. Jenuh ustaz nak jawab. Ustaz ni ponteng kelas lah. Kan? Jadi konsep dia kena faham betul. Ini ayat ni turun pada jihad. Yang jihad. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata benda kamu tak buat? Ila qauli firman Allah Ta'ala, sehingga firman Allah Ta'ala, ka'annahum bunyanun marsus, fama baina dzalika, dan apa di tengah-tengah dia kata benda ni turun fi nafarim minal ansar, turun ayat pada sekumpulan kalangan ansar. Fihim, di kalangan mereka ni, tengah-tengah mereka ni, Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah, penyair Nabi SAW. Qalu fi majlisin, mereka bercakap, golongan ansar ni kata, lau na'lamu ayyul a'mali ahabba ilallah, kalaulah kita tahu manakah amalan paling suka Allah Ta'ala, la amilna biha, pasti kami akan buat benda berkenaan hatta namut sehingga kita mati. Sampai mati kita akan buat benda ni. Fa anzalallahu, Allah Ta'ala tak bagi buat benda lain. Solat ke apa ke kita buat sampai mati tak ada hal. Tapi ni kata Allah Ta'ala bagi. Fa anzalallahu hadza fihim, maka Allah turunkan perkara ini pada mereka. Fa qala Abdullah bin Rawahah, maka Abdullah bin Rawahah pun berkata, la abrahu habisan fi sabilillah, aku akan berterusan terikat, terkurung di jalan Allah hatta amut, sehingga aku mati. Dia syahid Ustaz. Faqala faqutila syahida, maka dibunuh, mati syahid. Maksud dia janji pada diri dia takkan keluar daripada medan jihad sehingga mati. Memang dia buat setiap kali peperangan dia akan keluar sampailah dia terbunuh dalam perang Mu'tah. Mu'tah perang Tabuk. Perang Mu'tah. Yang dia pegang bendera. Tabuk. Dan dia kemudian sekian pasal dia tentera berikutnya yang lepas sama Rasulullah, Abu Bakar suruh keluar. Itu dibawa Usman bin Zaid. Yang first one tu bapa Usamah, itu Zaid bin Harithah. Kemudian dia kemudian Ja'far. Tiga orang lah. Yang bendera tu kan, 3 orang tu. Dan perang Tabuk. Dan perang Mu'tah. Betul Mu'tah. Tabuk Nabi keluar. Yang Nabi keluar tapi tak ni, yang Mu'tah tu. Zaid bin Harithah, dia dan juga ni. Lepas tu akhirnya Khalid bin Walid ambil. Itu 3 tu, betul. Abdullah bin Rawahah, Mu'tah. Okey. Jadi mati dia, masa dia cakap dan dia buat. Memang dia nakkan benda berkenaan dan Allah Ta'ala tunaikan. So kadang-kadang kita kata macam inilah impian kita, kalau dia kata Allah Ta'ala berikan. Ini adalah kemuliaan. Memang tak ada siapa yang ada orang keluar jihad fisabilillah tak mati-mati pun ada. Macam kawan saya kata dia jumpa dengan orang apa, dia belajar kat Pakistan, jumpa pakcik tua, orang Mesir. Kan, tua janggut dah. Dia datang masuk dulu waktu ketika zaman Rusia masuk ke Afghanistan. Jadi semua orang yang datang ini dah mati dah. Dia seorang je hidup. Sebenarnya ni pilihan Allah Ta'ala. Ada mungkin kita tak mati situ, mati balik rumah kena aksiden kereta, tak mati-mati kan, mati benda lain. Jadi benda tersebut adalah pilihan Allah Ta'ala. Kita letakkan diri kita pada tempat berkenaan. Kalau tak redha kita, dia ambil kita dengan cara tersebut, kita dimuliakan. Kalau tak diberikan, mungkin kita ada benda lain untuk habuan kita. Itu bukan habuan kita. Khalid mati terkatil. Khalid bin Walid tak mati dia dalam perang. Dia mati terkatil. Sedih ni mana ada memang kita kata ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Tapi memilih pilihan ini choices yang kita kena letak dalam diri kita
satu kata-kata, kalau sekiranya dipanggil untuk aku pergi, aku akan pergi. Bukan kita kata tak nak pergi, tak boleh. Pasal itu Nabi kata, barang siapa tidak berjihad, tak berperang, malam yaghzu, barang siapa tak berperang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tak kata dan diri untuk pergi perang, mata ala syu'batin min nifaq, dibanti dan satu cabang kemunafikan. Ini amaran Nabi SAW. So macam para ulama banyak karang tentang tajuk ni. Macam kitab apa, Masyaril Ashwaq, Kitabul Jihad, tebal tu, dua jilid. Muntah nak baca semua ayat awal tu. Kalau saya baca daripada awal mula tu, dia tenangkan orang ramai berkenaan dengan masalah bekalan keluarga. Normally orang akan tak nak keluar pergi jihad tu apa? Bimbang bini nak makan apa. Ini bukan pergi keluar berdakwah tu. Dakwah tu patut kena isikan semua sekali untuk bini. Ini masalah jihad. Yang mana kita kata di timing di mana umat Islam perlukan pertolongan untuk peperangan dengan orang kafir. Bukannya ketika maksud macam kes sekarang ni, keluar pergi 40 hari tinggal bini tu, itu bukan. Bukan itu. Maksud dia yang ini yang kita kata tak sempat. Allah Ta'ala akan gantikan. Allah Ta'ala akan berikan. Setiap suami kena kata pada isteri dia, kata kalau kena panggil, abang akan keluar. Cakap yang tu. Kita kena berjanji dengan Allah Ta'ala, janji diri kita. Pasal ini benda bukan pasal syurga Allah Ta'ala dijamin. Bahkan seorang yang mati syahid fisabilillah, 70 orang daripada keluarga dia boleh ditarik masuk syurga oleh dia seorang. 70 orang yang dia kalangan ahli keluarga dia tarik. So kemuliaan yang besar. Yang kita kata benda ni kita tak ada, tak minta, jangan berharap sangat ada. Kalau diberikan, kita kata ya Allah, kalau diberikan kita akan keluar. Itu benda kena janji diri kita. Yang macam para sahabat buat, dijanji pada diri mereka, kalau diberikan peluang, aku akan keluar. Kalau diberikan, macam para sahabat Nabi SAW yang lain kan, macam dia kata kalau akan jadi, aku akan buat. Dan dia buat. Sekali itu kita kata bezanya para sahabat Nabi SAW punya idea dalam diri mereka. Pasal syurga tu adalah benda utama. Tu Allah Ta'ala terangkan lepas turun ayat jihad tadi, yang ayat kita baca surah An-Nisa tadi. Kalau Allah nyatakan apa dia kata, mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, hiasan dunia ni, kesenangan dunia ni sedikit je. Tapi akhirat itu adalah lebih baik, lebih kekal bagi seorang-orang yang bertakwa. Dan kalau kamu berada dalam kubu paling kukuh pun, kamu akan mati. Mati akan kejar kamu. Tak ada kamu kalau duduk sekian rumah tak mati. Rumah akan mati juga. Bahkan berbeza tadi, tinggal mati di rumah dengan pilih untuk mati fisabilillah. Pastilah orang tu buat pilihan. Bagaimana ini kita kata yang beza manusia ni, Allah Ta'ala kira kita dengan choices yang kita pilih. It's not about achievement. Kalau kita pilih kat rumah tu, kita dah pilih dah, tak dapat pun kita akan dapat pahala mati syahid. Walaupun kita mati atas katil, akan diberikan pahala mati syahid kerana benarnya niat kita. Allah Ta'ala tahu kebenaran niat kita. Sebab keazaman kita dalam perkara tersebut kena ada. Ni untuk lelaki je, perempuan tak usah fikir. Kalau perempuan fikir juga masalah ni pening kepala. Cuma perempuan, kalau benda ni berlaku, janganlah abang jangan pergi nanti mati. Tak, abang tak mati pun kadang-kadang. Kan pergi balik-balik kan. Balik kahwin kalau tunggu-tunggu tak ada ni pun. Tak ada signifikan dekat situ. Kan? Pasal kita kata patutnya galakkan suami. Jangan kata macam jangan pergi. Pasal manusia ni akan mati pun tak mana pun. Duduk rumah pun mati, sekali mati. Tapi pilihan untuk mati dengan mulia, mempertahankan agama Allah Ta'ala, mempertahankan umat Islam adalah benda yang besar. So tak boleh kita mengambil mana remeh. Pasal ini adalah di antara tiang agama. Perkara yang kita kata menegakkan negara Islam tadi, mahkota Islam tu adalah jihad. So kalau kata orang tinggalkan, rugilah dia. Bahkan kalau kata isteri pula jadi penghalang, lagilah rugi. Ya, kita kata benda ni mana izinkan, mana bukan minta izin pun. Maksud dia apa? Redakanlah. Janganlah kita jadi penyekat. Tu kalau untuk wanita lah. Untuk lelaki, tajuk ini apa pengajaran daripada sahabat Nabi SAW tunjukkan, mereka memang nak pergi jihad. Mereka buat apa mereka janjikan. So ini adalah benda yang tak boleh kita kata tidak. Sebab para sahabat Nabi adalah orang paling baik, paling mulia. Abu Bakar paling lembut, pergi angkat senjata juga. Kalau kita cerita pasal Umar angkat senjata, tak pelik. Memang karakteristik dia. Osman dengan lembut yang malaikat pun tak malu dengan dia, pergi perang. Mereka bersama-sama dengan sahabat Rasulullah yang lain pergi berjihad bersama Rasulullah. Tidak ada siapa tertinggal. Bahkan di kalangan mereka ni ada guru-guru Al-Quran, pergi. Dia tak ada macam saya guru Quran tak payah pergilah. Tak ada, pergi keluar. Kan itu beza dia. Pasal dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan takkan masuk bersama dalam hidung seorang tu debu jihad fisabilillah dengan asap api neraka. Kalau asap api neraka, orang tu dia pernah jihad fisabilillah, hidung dia dah masuk debu jihad fisabilillah, takkan masuk dalam tu asap api neraka. Maksud takkan boleh disampai ke dalam api neraka. Ni yang kita kata zaman dahulu Fudail bin Iyad ni terkenal. Fudail bin Iyad ni dia Abidul Haramain, terkenal sebagai abid, ahli ibadat dua tanah haram. Pergi ke Mekah ke pergi Madinah ke,
Nama Fudail bin Iyad terkenal sebagai seorang yang paling kuat beribadat. Lalu dia sibuk ibadat dan sebagainya, berlaku peperangan jihad. Lalu Abdullah bin Mubarak kirim surat pada dia. Kirim surat, dan surat tu bertulis, dia tulis apa? Ya abidal haramain la absartana. Hai penyembah dua tanah haram, kalau kau tengok kami berjihad ni, la alim ta annaka bil ibadati tal'abu, kamu pasti tahu bahawa kamu dalam ibadat kamu main-main je. Man kana yakhdibu khaddahu bidumuhi, kalau ada orang sibuk basahkan pipi dia, kan, mencalitkan pipi dia dengan air mata dia, fadumuuna bidimana tatahaddabu, kami ni dengan darah kami berinai. Kamu setakat berhias dengan air mata, kami berhias dengan darah. Hadza kitabullah yantiqu bainana. Ini kitab Allah Taala bercakap di antara tengah-tengah kita. Laisa syahidun mayyitin la yakdzibu. Tidaklah orang mati syahid ni, orang yang mati syahid ni mati, ia tak bohong. Kan? Mana tak ada sambunglah panjang syair dia, sedap. Kan? Tapi kalau saya nak sebut, saya nak ingatkan dia ada lagu. Dia ada nasyid dia. Ya abidal haramaini law absartana la alimta annaka bil ibadatil abu. Mana dia ada rhythm dia. Saya tak boleh nak menyanyi sangat. Jadi gitu cerita dia ada hantar. Bila Fudail bin Iyad dapat surat tersebut, syair tu, dia keluar daripada tanah haram, pergi berjihad. Dia menangis kan. Dia keluar berjihad. Kerana apa? Kena teguran macam tu. Yang kita kata benda ni ada beza. Zaman tabi'in lagi macam tu lagi. Abdullah bin Mubarak salah seorang tabi'in. So dia boleh keluarkan, tulis surat tadi. Kalau kau sibuk menangis, kata kami dengan darah kami berhias. Kan? Abdullah bin Mubarak. Jadi kena faham konsep ni. Jadi insya-Allah kita sambung kemudian minggu depan. Ni mungkinlah kita rasa kurang selesa ke orang perempuan dengan cerita ni? Kau lah kata macam kau nak lepaskan suami aku, nanti kan macam nak makan apa. Ya Allah Allah. Tapi dah, ini adalah jihad, kan, jihad. Dia kata sebut dalam Quran jihad, inilah yang dimaksudkan. Nanti sambung kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.